Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan ulang kaji UPKK bagi mata pelajaran Ulum Syariah. Kod UPKK 02-01. Baik. UPKK ini adalah contoh soalan percubaan ujian penilaian kelas KAFA atau UPKK bagi tahun 2019 daerah Kelang. Ya, pelajaran ulum syariah. Waktu menjawab 1 jam 30 minit. Baik, arahan. Ingat, bila kamu mendapat soalan, pastikan kamu baca semua arahan yang terdapat di buku hadapan. Yang pertama, jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu. 1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada petak yang disediakan. Kat sini ada ya. Petaknya atas sekali tu. Nombor kad pengenalan, angka giliran. Jadi nanti masa hari percubaan, kamu kena tulislah nombor kad pengenalan dan juga angka giliran. Okey. Kemudian nombor 2, kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian. Bahagian A 30 soalan, bahagian B 35 soalan dan anda dikehendaki menjawab semua soalan dalam tulisan jawi. Ingat ya, tulis dalam jawapan adalah ditulis dalam tulisan jawi. Kalau seandainya kamu jawab dalam tulisan rumi, walaupun jawapan itu betul, kamu tetap tidak akan dapat markah ataupun tak akan diraih kertas kamu. Ya? Jadi, macam mana susah pun kena juga jawab dalam tulisan jawi. Eja lah. Salah eja tak apa. Yang penting ada bunyi. Ya? Kemudian seterusnya, jawapan anda hendaklah ditulis pada ruangan jawapan yang disediakan pada kertas jawapan ini ya. Okey, baik. Kita pergi kepada bahagian A. Akidah. Setiap arahan yang terdapat di dalam kertas soalan hendaklah dibaca dengan terperinci. Soalan 1 hingga soalan 10, 10 markah. Bulatkan jawapan yang betul. Dah pilih mana satu jawapan yang betul, kamu kena bulatkan pada alif ba jim dal tu. Okay, nombor 1. Orang hina mendapat kedudukan terhormat. Kenyataan di atas berkaitan dengan alif, erti hari kiamat. Ba, tanda-tanda kecil hari kiamat. Jim, tanda-tanda besar hari kiamat. Dal, sebab berlakunya hari kiamat. Jawapannya, tanda-tanda kecil hari kiamat. 2. Berapakah bilangan kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasul pilihan? Alif 1, Ba 3, Jim 4, Dal 5. Jawapannya 4. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Ada 4 ya. Okey, 3. Apakah kesan beriman dengan sifat Allah iradat? Iradat artinya? Iradat berkuasa. Okey. Nombor 1, alif, sabar. Ba, dengki. Jim, bangga diri. Dal, lupa diri. Jadi jawapannya sabar. 4. Allah bersamaan dengan segala yang baharu. Kenyataan di atas adalah erti. Alif, mukhalafatuhu lil hawadis. Okay, yang ba, qiyamuhu binafsih. Jim, mumathalatuhu lil hawadis. Dal, qiyamuhu bighairi. Jadi jawapannya mumathalatuhu lil hawadis. Ya, bersamaan Allah dengan segala yang baru. Ini sifat mustahil ya. 5. Berikut adalah kelebihan yang ada pada Al-Quran. Kecuali maknanya dia nak yang bukan kelebihan. 1. Terpelihara hingga hari
akhir zaman. Ini betul. Kemudian ba, membacanya sahaja sudah sebagai ibadah. Ini kelebihan juga. Jim, mengandungi kisah-kisah sejarah yang terdahulu. Ini juga kelebihan. Sebab memang ada kisah sampai daripada Nabi Adam ya. Dal, hanya sesuai untuk umat Nabi Muhammad. Jadi jawapannya dal. Sebab dia sesuai hingga akhir zaman. 6. Diturunkan dalam bahasa Ibrani kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada menyebut tentang Rasul yang terakhir. Kenyataan di atas merujuk kepada sifat kitab Alif, Zabur, Ba, Taurat, Jim, Injil, Dal, Al-Quran. Okey, baik. Kita tengok. Zabur kepada siapa? Zabur kepada Nabi Daud. Ba, Nabi Musa. Jim, Injil, Nabi Isa. Dal, Al-Quran, Nabi Muhammad. Jadi jawapannya Ba. 7. Erti sifat Fatana ialah Alif bijaksana, Ba menyampaikan, Jim benar, Dal amanah. Cuba tengok. Fatana bijaksana, menyampaikan, tabligh benar, sidik. Amanah, amanah lah. Jadi jawapannya bijaksana. 8. Pilih pernyataan yang betul bagi qiyamuhu binafsi. Alif, hukum mempercayainya adalah sunat. Ba, alam ini berlaku secara semula jadi. Jim, Allah mengatur dan mengawal semua sendiri. Dan manusia mampu hidup sendiri. Jadi jawapannya Jim, Allah mengatur dan mengawal semua sendiri. Terusnya, manakah kenyataan berkaitan dengan sifat wajib bagi Rasul at-tabligh? Ya, tabligh. Jadi alif, para Rasul wajib bersifat bijaksana dan dalam perbuatan dan perkataan. Ba, para Rasul wajib bersifat amanah dalam perbuatan dan perkataan. Jim, para Rasul wajib bersifat benar dalam perkataan dan perlakuan. Dal, para Rasul wajib menyampaikan semua yang diperintahkan Allah. Jadi, tabligh maksudnya menyampaikan. Jadi, yang ada perkataan menyampaikan ialah dal. 10. Antara berikut manakah dalil akli yang sesuai bagi sifat kudrat Allah? Okey, seperti mana yang kita tahu, dalil akli ialah bukti. Ya, okey. Kalau dalil nakli, itu adalah dalil daripada Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi selain daripada dalil Al-Quran dan Al-Sunnah ialah dalil akli ataupun bukti daripada akal. Okay, alif, syaitan adalah makhluk yang mampu mengingati Allah. Ba, dunia akan kucak-kacir jika Allah itu berbilang-bilang. Jim, alam ini berfungsi mengikut kehendak Allah dan turutan Allah. Dan alam ini terjadi secara semula. Jadi tanpa ada kuasa yang mengawalnya. Jadi jawapannya Jim. Alam ini berfungsi mengikut kehendak dan aturan Allah. Kudrat maksudnya berkehendak. Kudrat berkehendak. Iradat berkehendak. Kudrat berkuasa. Nanti kena tengok lah ya. Tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Jadi ingat, tanda right betul-betul buat tanda right. Jangan main cincai-cincai je. Buat macam nombor 1 pula. Ya. Lepas tu pada pernyataan salah pula tanda pangkah. Tanda pangkah tu bentuknya macam huruf X. Jadi buat betul-betul bentuk X. Okay, nombor 11. Waktu berlakunya hari kiamat ialah rahsia Allah. Jawapannya, okey, tanda right. 12. Kesan kitab. Kesemua kitab Allah diturunkan dalam bahasa Arab. Okey, betul ke salah? Kalau salah, pangkah. Okey, kitab Al-Quran hanya diturunkan dalam bahasa Arab untuk Nabi Muhammad. Yang lain, dalam bahasa yang lain. Okey, nombor 13. Nabi dan Rasul dilantik dari kalangan lelaki sahaja. Okey, right. Sebab jawapannya betul. 14. Hidup dan mati adalah ketentuan dari Allah. Betul ke salah? Kalau betul, right. Menyampaikan adalah sifat harus bagi Rasul.
Betul ke salah? Kalau betul, right. Kalau salah, pangkah. Jadi jawapannya salah. Jadi kita pangkah. Terusnya. Soalan 16 hingga 20. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Nombor 16. Yaumul akhir artinya ialah hari akhir dunia. 17. Yaumul sa'ah artinya ialah hari masa, saat. Kita kalau tengok jam ada jarum saat kan. Jadi saat tu ialah masa. 18. Apa? Artinya ialah hari kejadian. Jawapannya Yaumul Waqi'ah. 19. Apa artinya ialah hari keributan. Yaumul Qari'ah. 20. Apa artinya ialah hari huru-hara. Yaumul Ghasyiah. Ghasyiyah. Okey. Soalan 21 hingga 25. Padankan sifat wajib bagi Allah dengan artinya yang betul. Mukhalafatuhu lil hawadis. Maksudnya berlainan dari segala yang baru. Kemudian qiyamu binafsi. Maksudnya berdiri dengan sendirinya. Kudrat artinya berkuasa. Baqa artinya kekal. Wahdaniyat artinya asa. Ini soalan seterusnya. Dia kata apa? Soalan 26, tuliskan betul bata waw lam atau sim alif lam ha salah bagi pernyataan di bawah. 1. Mempercayai bahawa kitab Al-Quran ialah kalam Allah. Betul ke salah? Kalau betul, tulis bata waw lam. 2. Menafikan kebenaran sebahagian daripada kandungan Al-Quran. Betul ke salah? Salah. Jadi, tulis sim alif lam ha. 3. Menyatakan bahawa Al-Quran ialah rekaan manusia. Betul ke salah? Kalau salah, tulis sim alif lam ha. 4. Tidak melaksanakan perintah yang terkandung di dalam Al-Quran. Betul ke salah? Kalau salah, sim alif lam ha. Salah. Beriman kepada 4 buah kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Betul ke salah? Kalau betul, bata waw lam. Soalan nombor 27. Okey. Zubir ditanya oleh rakannya yang bukan beragama Islam tentang mengapa orang Islam perlu beriman dan percaya kepada hari kiamat. Berdasarkan situasi di atas, berikan 2 sebab yang boleh membantu Zubir menjawab persoalan tersebut. Okey, yang pertama, beriman kepada hari kiamat adalah rukun iman dan sekiranya ingkar akan menyebabkan rosak akidah. Ya, baik. Kemudian yang kedua, beriman kepada hari kiamat boleh memotivasikan diri supaya beramal soleh dan meninggalkan larangan. Okay, seterusnya, soalan nombor 28 hingga 39 isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okay, nombor 28, berikan 2 kesan mempercayai sifat ilmun. Apa maksud ilmun? Maha mengetahui. Jadi, kesan dia yang pertama, memberi menyedari hakikat ilmu pengetahuan manusia itu terbatas. Yang kedua, kesannya ialah apa dia? Berlumba-lumba menerokai ilmu Allah yang luas ataupun rajin menuntut ilmu. Apa boleh ya? Seterusnya, tulis 2 dalil akli bagi sifat wahdaniyat. Dia nakkan dalil atau bukti yang melalui akal. Ya. Yang pertama, seluruh sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Yang kedua, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan adalah mustahil Allah itu berbilang-bilang. Ini sifat wahdaniyat artinya asa tu ya. Jadi kamu boleh bagi jawapan lain.
Ini jawapan Umi bagi. Kamu boleh fikir jawapan lain yang bersesuaian. Baik, pilih jawapan yang betul bagi tanda-tanda kiamat berkenaan. Jadi kita tengok. Yang pertama, silaturahim terputus sebagai tanda kecil hari kiamat. Azan tidak dijawab, tanda kecil hari kiamat. Penaklukan Baitul Maqdis, tidak ya. Kaabah runtuh pun bukan, itu tanda besar. Fitnah berleluasa. Dan yang terakhir, zina dan bunuh bermaharajalela. Baik, baki daripada jawapan tu. Yang pertama, Kaabah runtuh. Ya. Kemudian lahirnya Dajjal. Dan muncul penaklukan kota Baitul Maqdis. Dan muncul Imam Mahdi. Ini bukti ataupun tanda-tanda besar hari kiamat. Habis untuk tajuk tauhid atau akidah, kita pergi kepada bahagian B, tajuk ibadah. Soalan 31 hingga soalan 40. Bulatkan jawapan yang betul. 31, pilih rukun tayamum. Alif, membaca bismillah. Ba, menghadap kiblat. Jim, membasuh anggota kanan sahaja. Dal, menyapu tangan hingga ke siku. Jadi jawapannya ialah dal. Baik, 32. Siapakah yang tidak diwajibkan untuk mandi hadas? Alif, lelaki yang keluar air mani. Ba, bayi yang baru lahir. Jim, perempuan yang didatangi haid. Dal, ibu yang melahirkan anak. Baik ya. Yang tak perlu mandi wajib adalah bayi yang baru dilahirkan. 33. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Dalil hadis di atas, ayat di atas merupakan dalil kewajiban Alif berpuasa bagi solat fardu, di mandi wajib dan solat jenazah. Dekat sini solat fardu. Terusnya, rukun fi'li ialah cara solat dalam salah. Berikut adalah nombor 34 ya. Berikut adalah merupakan solat sunat kecuali solat asar, solat witir, solat istikharah dan solat al-isra'. Jadi mana? Solat asar. Sebab solat asar adalah solat fardu. Nombor 35. Rukun fi'ali ialah alif cara solat dalam bentuk perlakuan. Ba cara solat yang menentukan khusyuk. Jim cara solat dalam bentuk perkataan. Dal cara solat dalam bentuk lintasan dalam hati. Jadi fi'il ialah perbuatan atau perlakuan. Jadi jawapannya alif. 36. Pilih perkara-perkara sunat hai'ah. Ingat, dalam solat ada dua sunat. Iaitu sunat hai'ah dan juga sunat aba'ad. Sunat hai'ah tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunat aba'ad kita tinggalkan, maka wajib, bukan wajib ya, sunat diganti dengan sujud sahwi. Jadi apa jawapannya? Yang pertama membaca doa iftitah. Yang kedua membaca surah selepas Al-Fatihah. Membaca doa kunut, membaca tahiyat awal. Jadi jawapannya yang pertama membaca doa iftitah. Okay. Yang kedua membaca surah selepas Al-Fatihah. Itu sunat ayat. Membaca doa kunut bukan sebab dia adalah sunat aman. Kalau kita tinggal kita perlu ganti dengan sujud sahwi. Membaca tahiyat awal juga sunat abad. Jadi kalau kita tak buat, kita disunatkan mengganti dengan sujud sahwi. Jadi jawapannya 1 dan 2 iaitu alif. 37. Antara sebab wajib mandi ialah alif bersetubuh, ba mati syahid, jim qada hajat, dal kentut. Baik, bersetubuh wajib mandi. Mati syahid tidak boleh dimandikan. Dah memang ya. Mayat yang mati syahid tidak boleh dimandikan dan dikafankan. Okay, yang ke-38. Solat sunat berikut dilakukan pada jawapannya bersetubuh. Sorry.
Nombor 38, solat sunat berikut dilakukan pada waktu malam kecuali alif Aidilfitri, ba tahajud, jim tarawih, dal hajat. Baik, kita tengok Aidilfitri dilakukan pada waktu pagi. Ya, ba tahajud boleh dilakukan pada waktu pagi, boleh dilakukan pada malam. Ya, lepas maghrib ataupun 2/3 malam. Tarawih lepas solat Isyak. Kemudian hajat. Solat hajat juga boleh dilakukan pada waktu malam. Yang tak boleh dilakukan pada malam ialah Aidilfitri. Dekat pengertiannya itu pun dia kata solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada pagi 1 Syawal. Jadi tak boleh lah. Ya. Jadi jawapannya alif. Seterusnya, apakah syarat yang membolehkan solat jamak dan qasar? Alif, berniat untuk bermukim. Ba, berjalanan lebih 2 marhalah. Jim, tujuan melakukan maksiat. Dal, perjalanan menuju majlis ilmu. Jadi kita tengok berniat untuk bermukim. Bermukim ni maknanya akan menetap. Jadi kalau dah menetap, tak bolehlah solat jamak dan qasar. Ba, perjalanan lebih 2 marhalah. Ya. Orang yang bermusafir, lebih daripada perjalanan 2 marhalah ataupun 94 kilometer ke atas, maka dia bolehlah buat solat jamak. Kemudian dan qasar ya. Kemudian tujuan melakukan maksiat. Kalau ada tujuannya melakukan maksiat untuk berpoya-poya ke atau nak pergi ke macam ada tujuan misalnya dia nak berpoya-poya atau dia nak berjudi ke, tu tak boleh ya. Kemudian dal, perjalanan menuju majlis ilmu. Dia punya niat tu bagus, tapi kalau tak cukup lebih daripada 2 marhalah, dia tak boleh buat jamak dan qasar. Jadi jawapannya ba. 40 antara berikut adalah hari yang diharamkan berpuasa. Hari apa? Bulan Rejab, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Tasyrik. Jawapannya hari Tasyrik. Bulan Rejab kita sunat berpuasa. Hari Jumaat makruh ya. Kalau tak ada digandingkan dengan hari-hari lain. Boleh jim hari Sabtu boleh berpuasa. Hari Tasyrik memang haram. Ya, apa dia hari Tasyrik? 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Baik, kita tengok seterusnya. 41, solat apa? Perkara keji dan mungkar, mencegah. 42, khutbah Jumaat ialah apa yang mengandungi pengajaran dan nasihat. Di syarahan ya. Khutbah tu syarahan. 43, rukun kauli adalah cara solat dalam bentuk kauli. Ucapan. Nombor 14, sujud sahwi dilakukan apa? Selepas bacaan tahiyat akhir. Lepas baca tahiyat akhir, sebelum bagi salam, buat sujud 2 kali ya, sujud sahwi. 45, solat ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan niat dan disudahi dengan salam. Dan soalan 46 hingga 50, gariskan jawapan yang betul. Terdapat 4 atau 3 cara untuk mengerjakan solat ketika uzur. Ya, 3 cara. Soalan 47, solat sunat rawatib ialah solat yang mengiringi solat fardu. Ingat ya, garis di bawah jawapan tu. Jangan kamu garis dekat atas ke, bulatkan ke. Ya. Bila kamu tak ikut arahan tu nanti, walaupun jawapan yang kamu pilih tu betul, tetap juga salah. Jadi sebab tu, bila dia kata gariskan jawapan yang betul, kamu kena gariskan di bawah jawapan yang betul. Boleh ya? 48, sujud syahwi ialah sujud 2 ke 3 kali sebelum salam. Ya, sujud 2 kali. 49, solat jamak ialah memendekkan ke menghimpunkan. Ya, menghimpunkan 2 solat fardu dan dilakukan dalam satu waktu. Okay. Dan yang terakhir, waktu solat zuhur apabila
Terbit ke terbenam? Zuhur, zuhur. Zuhur terbit matahari sehingga bayang-bayang kayu sama panjang dengan kayu itu. Baik, soalan 51 hingga 55. Tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Ingat ni ya, kalau tanda right, right betul-betul. Kemudian kalau pangkah buat tanda X tu ya. 51. Solat jenazah sama dengan solat fardu. Sama ke? Solat jenazah tak ada sujud dan rukuk. Tak ada sujud dengan rukuk tak ada, sujud tak ada ya. Sama ke? Lain. Jadi jawapannya salah. Pangkah. 52. Perempuan yang mengandung diharuskan berbuka puasa. Betul ke salah? Betul lah. Itulah Islam mudah ya. Kalau dah ibu tu mengandung tak larat, bolehlah buka ya, diharuskan. 53. Orang tua yang uzur dibolehkan meninggalkan solat fardu. Boleh ke? Tak. Walaupun sebab tu kita ada cara solat orang yang uzur. Mana kalau tak boleh nak duduk, tak boleh nak berdiri. Kalau tak boleh berdiri solat, boleh solat duduk. Tak boleh duduk, boleh baring mengiring. Kalau tak boleh baring mengiring, baring mengenal lantang. Sampaikan tahap, dah tak boleh juga, bolehlah gunakan isyarat mata dan juga isyarat jari. Tu dah tak boleh bergerak langsung dah tu. Okey, nombor 54. Tiada solat sunat selepas solat fardu asar dan solat subuh. Betul ke? Atau salah? Apa ni solat sunat selepas solat ni apa? Solat sunat rawatib. Ada tak selepas solat fardu asar dan solat subuh? Jawapannya tak ada. Memang tak ada Solat asar dengan solat subuh tak ada. Dia sebelum. Okay, nombor 55. Solat yang boleh dikosorkan ialah solat 4 rakaat. Jawapannya betul ke salah? Kalau betul, right. Ya, 4 yang mempunyai 4 rakaat solat apa? Zuhur, asar dan isyak. Jadi kalau nak buat solat jamak tu, kalau jamak zuhur dan asar, bolehlah kamu pendekkan 2 rakaat. Ya. Tapi kalau misalnya maghrib dengan isyak, jamak maghrib dengan isyak, yang boleh dipendekkan solat apa? Cuma isyak aja. Maghrib tetap 3 rakaat. Subuh dah 2 rakaat, macam mana nak dipendekkan? Okey, kena ingat ya. Okey, kemudian soalan 56 hingga 60, 5 markas. Dia suruh apa? Sesuaikan lafaz niat berikut. 56, mandi wajib. Mana satu? Nawaitu raf'al hadasi akbari fardhan ala lillahi ta'ala. Solat asar yang mana satu? Ya, usalli fardhan asri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Lepas tu wudu. Nawaitu raf'al hadasi lillahi ta'ala. Solat jamak mana? Okey. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an lillahi ilaihi asri lillahi ta'ala. Dan yang terakhir tayamum. Nawaitu tayamuma istibahati solati lillahi ta'ala. Okey. Baik, habis untuk tajuk kita pada hari ini. Jadi, Umi Hara, anak-anak semua dapat membuat persediaan untuk peperiksaan percubaan yang akan diadakan pada minggu hadapan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.